وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى روحي سيدنا المحجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روحي سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وخصوصا إلى روحي صاحب الكتاب سيدي الشيخ الحبيب عمر، صاحب الكتاب الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، وخصوصا إلى روحي سيدي الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سلم بن حافظ بن الشيخ أبو بكر بن سلم، وخصوصا إلى روحي صاحب المكان صاحب الولاية وصاحب المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى أرواح الحبيب عبد اللطيف شمسرين بن حرون والحبيب عبد الله الحدار والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد القادر بن أحمد سقاف والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب والحبيب عبد الله بن أحمد الجفري والحبيب سليم بن حسين بن أحمد الحبشي والشيخ محمد متولي الشعراوي الحسيني والحبيب أحمد بن عبد الله بن محمد الحبشي والشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بن سليم بن عبد الله بن أبو بكر الخدم الأنصاري والشيخ عمر بن زعزع والشيخ حجي هاشم بن شيبان بن علي ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita akan mulakan alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. 2 minggu sekali setiap hari Khamis kuliah zuhur berpandukan kitab yang dikarang oleh Al-Qutbul Ghawth صاحب الرتيب قطبي صاحب الرتيب وصاحب الكتاب. هذا هو الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى. Dialah yang menyusun ratib yang masyhur, yaitu Ratibul Haddad, dan beliau adalah pengarang kitab ini. Beliau merupakan keturunan daripada jalur Sayyidina Husain daripada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan beliau adalah zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ini adalah, bukan dikatakan ini, kita gelarkan kitab ini kitab lama, kitab kuning. Maka para ulama telah menyebut apabila seseorang itu kalau boleh bacalah kitab-kitab lama seperti Ihya Ulumuddin, kitab Siyarus Salikin, kitab Jawi, kitab Adab Sulukil Murid, Risalatul Mu'awanah antara karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Baca kitab itu ada rahsianya tersendiri kerana mereka dapat itu ilham daripada Allah, bersandarkan daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, dengan ijtihad mereka sendiri, dengan kealiman, kejujuran dan keikhlasan mereka, bukan untuk kemasyhuran, bukan untuk lakukan buku mereka. Jadi masjid lama dengan masjid baru kita dapat lihat suasananya. Masjid lama ni kita dapat rasa lebih tenang. Bukan saya merendahkan masjid baru, tapi masjid baru indah, cantik, tetapi wang duit sekarang ni berserabut. Manakala masjid-masjid lama wakaf daripada orang yang ikhlas hendak kepada Allah, seperti Masjid Ba'alawi, Masjid Al-Abdul Razak, Masjid Abdul Alim Siddiq di Teluk Kurau Lorong K, hatta masjid ini pun sama. Ya, jadi yang lama ini ada rahsianya sendiri. Jadi kita mulakan dengan ambil berkat nama 25 Nabi, 25 Rasul, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Asma'ul Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. تفصيل 25 لزين كل مكلف
فحقق واغتنم. هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع. لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتدى. شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع. إلياس يونس زكريا يحيى عيسى ومحمد خاتم الأنبياء. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. تفصيل 25 لزيم كل مكلف فحقق واغتنم. هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع. لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتدى. شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع. إلياس يونس زكريا يحيى عيسى ومحمد خاتم الأنبياء. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah kita masuk bab fasal yang apa, mencegah malas dari amal taat dan ingin bermaksiat, kan? Betul tak? Betul. Jika engkau merasakan dirimu, wahai para murid, malas berbuat ketaatan, merasa berat dalam kebaikan, maka tariklah dirimu itu. Ya, betul. Sudah habiskan bab itu, kan? Bergantung. Jadi minggu ini bismillahirrahmanirrahim, qala sahibul kitab al-Habib Abdullah al-Imam Mujaddid al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad rahimahullah ta'ala qala wa idza ahsasta min nafsika mailan ila al-mukhalafati aw iltifatan ila as-sayyi'at faruddaha anha bisawt al-khawf وهو أن تذكرها وتعظها بما توعد الله به من عصاه من الهوان والوبال والخزي والنكال والطرد والحرمان والصغات والخسران. Wa idza ahsasta min nafsik, jikalau dan sekiranya kau merasakan ahsasta min nafsik, pada dirimu condong pada pelanggaran atau berpaling menuju kejelekan. Maksudnya ini, kita sedang berbuat taat, hendak suluk kepada Allah, kita sedang fokus menuju kepada Allah, kita merasakan diri kita condong pula untuk melanggar perintah Allah, dan kita berpaling pula daripada yang kita tuju itu Allah, kita nak menuju kepada kejelekan selain daripada Allah. Maka kembalikanlah dengan pecut cemas, dengan lari dengan secepat-cepatnya, yaitu bagaimana sudah diterangkan, ini adalah penyakit. Maksudnya penyakit. Apabila seseorang datang kepada seorang doktor atau tabib, ada ataupun tidak, doktor itu menyatakan awak sekarang ada sakit seput. Jadi apa ubatnya doktor? Bagaimana? Awak carilah sendiri. Ada tak doktor kata gitu? Tidaklah. Jadi ini penyakitnya. Dan sekiranya wa idza ahsasta min nafsika mailan ila al-mukhalafat aw iltifatan ila sayyi'at faruddaha anha bisawt al-khawf, maka kembalikanlah dengan pecut cemas, dengan perasaan takut. Wa huwa an tudzakkiraha wa ta'izaha bima tawa'ada Allah bihi man asahu minal hawani wal wabal, yaitu dengan cara mengingatkan diri, menasihati diri dengan ancaman-ancaman Allah bagi orang yang bermaksiat kepadanya, yaitu berupa kehinaan, bencana, kebinasaan, tardil wal hirman was saghar wal khusran, terusir, tertutupi, kerendahan dan kerugian. Jikalau kita rasa kita ini bukan saja untuk orang yang bermaksiat zahir, yang paling ditakuti maksiat zahir ni, kita boleh lihat maksiat batin ni, terutama dalam golongan ahli ilmu, yang dikatakan ahli ilmu lah. Ini yang ditakuti, kerana yang dibawa kepada Allah, cacing akan makan jasad kita, tetapi yang dibawa kepada Allah ni hati.
yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang mana tiada manfaatnya mal, harta benda, malun wala banun, dan anak pinak kamu tu, yang kamu cakap anak saya profesor, anak saya itu, anak saya ada PhD, anak saya ada doktorat, anak saya master, macam-macam lagi. Itu semua tidak ada manfaatnya ya yaumul qiyamah. Kerana itu semua fardu kifayah. Sedangkan yang fardu ain kamu tidak melakukannya, bagaimana kamu melakukan fardu kifayah? Solat, rukun solat tidak tahu, hendak uruskan jenazah, itu melanggar peraturan namanya. Disiplin ilmu, seperti kita belajar sekarang kitab Adab Sulukil Murid. Kita nak belajar Al-Hikam dulu, yang akarnya ada ataupun tidak, pokok yang tumbuh tanpa akar. Ada tak? Saya nak tahu juga ni. Orang nak ma'rifat, orang nak hakikat, wala syariah, dan tiada syariat. Saya nak lihat rumah mana yang dibina terus tanpa simen dan tanpa batu bata dan tanpa cat dan tanpa apa saja. Begitu saja rumah tu, pling, timbul. Ada ataupun tidak? Itulah syariat kita perlukan untuk membina sebuah bangunan. Bangunan itulah hakikat. Itu para ulama kita sudah beri kiasan sebegitu. Jadi syariat tanpa hakikat pun tidak boleh. Apa yang kau sembah? Allah. Betul ke Allah? Sedangkan kau baru dengar di Johor baru, di Tambak Johor sekarang, nak masuk Johor jam, sampai ke Causeway jam. Engkau solat, pandangan kau ke Tambak Johor, bukan kepada Allah, maka kau sembah Tambak Johor. Apakah kau sembah Allah? Engkau sembah, engkau sujud, kau ingat tentang perkara-perkara dunia. Duit bagaimana hendak dicari sekejap, sebentar lagi aku bawa Grab, aku nak pergi ke Orchard Road. Orchard Road ada ini. Kau sembah tu jalan-jalan ni, Grange Road, Scotts Road. Apakah kau sembah Allah? Kau tidak sembah Allah. Maka itu hatimu cenderung kepada hendak mengatakan kami sembah Allah. Jangan jadi munafik saghir. Jangan jadi orang munafik yang kecil. Sebab itu Ibn Arabi dikeroyok oleh orang ramai apabila beliau menyatakan, Ibn Arabi rahimahullah ta'ala, ahli sufi yang terkenal, dikeroyok oleh orang ramai. Ada riwayat menyatakan bahawa beliau mati dikeroyok. Ada yang menyatakan ada seorang ulama menyelamatkan beliau. Apa beliau lakukan? Beliau berdiri di atas satu bukit dan beliau menyatakan, ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, Tuhan yang kamu sembah ada di bawah tapak kaki kamu, di bawah tapak kaki aku ini sekarang. Orang dengar itu, orang keroyok beliau, campak batu, campak apa. Ada riwayat menyatakan diselamatkan oleh seorang ulama. Sebab itu tasawuf ni, kuliah tasawuf yang dasar ini menembak kepada hati. Dia seperti kuliah Arab. Orang mula-mula nak belajar tasawuf, ingat, wah tasawuf. Tapi tasawuf kita nak mengenal Allah ini, kita kenal diri. Man la arafa nafsaka la arafa rabbak. Siapa yang tidak kenal dirinya, maka dia tidak tahu Tuhannya. Makan sendiri kita tidak tahu. Apakah kita makan kerana sedap atau kita makan kerana lapar? Daripada situ sendiri kita tidak tahu. Sedangkan berjaya perut ini umpama kuali yang apabila dipenuhi, maka bila semakin banyak kita penuhi kuali itu dengan barang-barang kita masak, maka asap itu akan naik menebal, hitam ataupun tidak, atap rumah hitam. Itulah hati yang hitam itu. Sebab itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada tempat yang sangat dibenci oleh Allah selain daripada perut, kantong perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal, bukan haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, man akala fawqa shiba', siapa yang makan atas kekenyangan. Dia makan sedap ni, nikmat Allah, dia gunakan nikmat Allah.
Sedap ni, sedap ni. Sedang kata, kalau saya kata halal ataupun haram, orang masuk kiri keluar kanan dan setiap hari dengarlah. Mata pun lihat halal, nopak nolat. Halal, nopak nolat. Itu surat keluar masuk saja. Kalau saya kata babi, apa yang dia makan selepas dia kenyang itu terasa tak? Terasa lah. Sebab babi itu haram ataupun tidak? Haram kan? Tak boleh makan apa? Lahma khanzir. Tak boleh makan daging babi. Man akala fawqa syibah faqad. Nabi tidak guna inna. Nabi kata faqad. Maksudnya itu, maka sesungguhnya akalal haram. Maka apa yang dimakan tu, sedang kata, ikut bahasa saya, apa yang dimakan setelah dia kenyang itu, dia tambah, sedap ni, kau makan babi. Orang gemuk tidak jadi masalah. Orang yang badan rincing tapi perut buncit, itu yang masalah. Sebab itu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah menegur, ni apa ini? Ini bukan Islam. Orang gemuk dalam kitab Risalatul Anwar. Sebab itu kita jangan buruk sangka. Dia ajar kita untuk husnuzan, baik sangka. Laisa fawqahuma. Laisa fawqahuma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Laisa fawqahuma syai'un minal khair husnuzan billah wa husnuzan bi'ibadillah. Tiada dua perkara yang lebih baik daripada dua perkara ini. Apa itu? Husnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah, dan berbaik sangka dengan hamba-hamba Allah. Bagaimana kamu mahu baik sangka dengan Allah? Kamu belajar sifat-sifat Allah. Asma'ul Husna, sifat 20. Kamu sebut Alhamdulillah, kamu segala puji bagi Allah. Al-Ilah, Allah, Rabbul Alamin. Allah itu, jikalau disambung, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi jikalau satu-satu berkaitan Rabbul Alamin. Rabb, apa itu Rabb? Tuhan. Bukan Tuhan. Bapa kita, Rabb kita, yang mentadbir kita. Orang duduk di penjara, Chief Warden, siapa nama dia, Chief of Prison, apa? Prison Chief apa? Apa Prison Chief? Chief of Prison itu Rabb mereka lah tu, penjaga mereka. Tapi Allah Rabbul Alamin, sekalian alam, bukan bumi, bukan planet, bukan apa, tapi 7 petala langit yang saya sudah terangkan. Apa itu 7 petala langit? Sehingga arash, di bawah arash itu ada air, kemudian kursi. Betapa besarnya. Kita seumpama apa? Kita ini dibandingkan tak nampak, tidak nampak. Itu pun Allah, fa inni qarib. Allah sebut, sungguhnya aku sangatlah dekat. Kenal sifat-sifat Allah. Allah tadbir semuanya ini, Covid ini. Apa kita takut sangat Covid? Kenapa? Jikalau Allah izinkan, ahli keluarga saya 3 orang kena Covid, isteri dan 2 orang anak. Saya dan lagi 2 orang anak tidak kena Covid. Duduk satu rumah, tapi berjaga-jaga, kuarantin. Dah kena Covid, kuarantin. Kena Covid, kuarantin. Kena Covid, kuarantin. Balik daripada Kuala Lumpur bersama-sama. Dah, sudah, khalas. Dengan izin, biiznillah. Semuanya yang terjadi ini biiznillah. Apa orang pakai ini tidak kena Covid ke? Makin ramai kena Covid. Jikalau diletakkan bom di dalam masjid ini pun, jikalau Allah izinkan tidak meletup, tidak akan meletup. Dibawa keluar, dibuanglah di tong sampah. Tempat pembuangan sampah pula dia meletup. Itu kita kena tahu pentadbirnya. Dengan husnuzan bi'ibadillah, dan baik sangka dengan hamba-hamba Allah. Tidak ada 2 perkara yang lebih baik daripada 2 perkara ini, iaitu baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan hamba-hamba Allah. La yamutanna ahadukum hatta yuhsinu zanna billahi ta'ala. Janganlah kamu mati, la tamutanna ahadukum,
Atau kama qala, janganlah kamu mati sehingga kamu baik sangka pada Allah. Jikalau kamu buruk sangka pada Allah, buruk padanya. Menunjukkan yang kamu ini seperti bermusuhan dengan Allah. Kemudian, laisa fawqahuma syai'un minasy-syarr. Dan tiada dua perkara ini yang lebih buruk daripada dua perkara ini. Apa itu? Su'uzon billah wa su'uzon bi'ibadillah. Buruk sangka dengan Allah dan buruk sangka dengan hamba-hamba Allah. Banyak tak kita buruk sangka dengan orang? Kita buruk sangka dengan ulama sehingga kita pandang ulama tu macam adik-adik kau. Kau ingat apa ulama ni adik-adik kau? Ilmu diorang, mereka, kami ini kutip di sampah. Saya sebut kami termasuk saya juga. Bukan saya ulama, saya mengajar, mendakwah. Apa ilmu kami ini kami ambil kutip-kutip gitu daripada Google, YouTube. Ilmu kami ini bersanad langsung sehingga Habib Umar bin Hafiz, bersanad langsung sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sehingga orang boleh merendah-rendahkan ulama sekarang? Buruk sangka dengan ulama sebab apa? Ada Google, dah pandai sangat, tapi berkecamuk. Tidak istiqamah dalam berzikir. Ambil zikir itu bagus, zikir ini bagus, zikir ini bagus, tapi tidak ada guru yang membimbing zikir itu. Maka complang-campling zikirnya itu, sehingga kan dia tidak istiqamah. Kemudian dia fikir dia suluk kepada Allah, tetapi kemudian dia cenderung kepada pelanggaran atau berpaling menuju kepada kejelekan, keburukan selain daripada Allah. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala menyatakan, seseorang yang ingin menuju kepada Allah tanpa seorang guru yang membimbingnya. Kita boleh belajar dengan ramai guru, ilmu syariat, ilmu tauhid, tasawuf, tapi kita perlu ada guru satu yang membimbing kita menuju suluk kepada Allah, iaitu fokus menuju kepada Allah. Dengan guru inilah yang kita mengadu bahawa semalam seseorang itu berzina. Ya guru, semalam aku berzina. Seperti Nuaiman datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya itu, aku baru minum arak tadi. Ada orang datang, ya Rasulullah aku berzina. Tidak, mungkin kau hanya menciumnya saja. Tidak ya Rasulullah, aku tidak menciumnya, aku betul-betul berzina. Mungkin kau terpegangnya saja, kau terpegang. Tidak ya Rasulullah. Nabi tidak mau kan? Husnuzan. Jadi kemudian barulah Nabi tetapkan hukum had kepadanya. Itulah guru yang membimbing. Siapa yang tiada guru membimbingnya menuju kepada Allah dengan fokus, maka Imam Ghazali sebut seumpama seorang buta yang jalan terlanggar sana, terlanggar sini, terlanggar sana, terlanggar sini. Lihatlah komen-komen di Facebook dan di YouTube. Ramai yang melanggar-langgar. Sedangkan Nabi SAW ada menyebut man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah, wa man akrama Allah fama'wahul jannah. Siapa yang memuliakan orang alim, maka sesungguhnya dia telah memuliakan aku. Dan siapa yang memuliakan aku, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, maka syurga Firdaus lebih layak untuk dirinya. Man kathura kalamuhu kathurat sabtuhu, wa man kathurat sabtuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu atau kama qala fannaru aula bihi. Siapa yang banyak cakap, maka dia banyak salah. Siapa yang banyak salah, maka dia banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, maka nerakalah yang lebih layak untuknya. Komen dah, lihat komen. Kamu ahli jannah atau ahli neraka? Sebab itu ilmu tasawuf yang dasar ni tidak popular. Sebenarnya al-hikam nak sampai kepada Allah. Nak sampai kepada Allah, engkau sendiri makan, engkau tambah, engkau tidak tahu, engkau kenyang kerana sedap ataupun lapar, engkau nak sampai kepada Allah. Sedangkan seburuk-buruknya tempat ialah perut yang syarat dengan makanan yang halal. Jadi bagaimana hendak kembali dengan pecut yang cemas menuju kepada al-khauf, takut kepada Allah. Kau tidak takut langsung kepada Allah. Sebab itu kita belajar daripada dasar. Maka kembalikanlah dengan pecut al-khauf, bisawt al-khauf.
Yaitu dengan cara meningkatkan dan menasihati diri dengan ancaman Allah bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Tiada dosa kecil jikalau berterusan. Tiada dosa kecil jikalau berterusan. Kullu ummati mu'afah. Semua umat aku ini dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali yang menjaharkan. Apa? Kita solat jahar, solat sir. Kita solat, ada solat zuhur, solat asar, kita solat sir kan, jahar, menzahirkan. Jadi jahar ini menzahirkan, maksudnya dia buat dosa kecil, dia lihat perempuan, semalam perempuan tu baik aku tengok, kan ada kan, semalam dia buat gini, dosa-dosa kecil, terus menerus dosa kecil, tidak bertafakur. Sedangkan Nabi SAW ada sebut, tafakkaru fi sa'ah khairum min ibadati salah. Bertafakur sesaat tentang keburukan diri, tentang keajaiban Allah, langit dan bumi ciptaannya, tentang kerosakan pada diri kita yang kita lakukan, makanan apa yang telah kita makan, apa yang telah kita perkatakan tadi, itu semua lebih baik daripada beribadah sunnah setahun. Jadi kuliah tasawuf yang tembak kepada hati ini melawan arus, tidak popular. Sepertilah kuliah-kuliah bahasa Arab, mula-mula ramai. Tanyalah seorang-seorang, kenapa nak belajar bahasa Arab? Sebab nak faham erti Al-Quran. Faham, kata mereka. Bukan tahu, faham. Bahasa Melayu sendiri mereka tidak faham. Nak tahu bahasa Arab. Kuliah yang kedua bahasa Arab ramai. Kuliah yang tiga kurang sedikit. Kuliah yang keempat akhirnya tinggal satu, akhirnya syahid semuanya. Kadang-kadang tinggal satu saja yang bersungguh-sungguh, tapi terpaksa tutup kelas. Sama juga kuliah tasawuf, tembak kepada hati. Orang yang tidak boleh duduk dalam kuliah tasawuf kerana mereka masih lagi ada ego dalam hati. Ego itu syaitan. Tidak boleh menundukkan diri. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan telah kami perintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka sujudlah mereka, illa, kecuali siapa? Iblis. Kana minal jinni an'am fasaka min amri rabbih. Dan dia telah bermaksiat fasik terhadap Tuhannya. Dia telah mengingkar Tuhannya. Maka keluarlah dia. Jadi syaitan ini, ego ini, jikalau daripada hati yang hitam. Ada malaikat mulhim, ada qarin. Qarin ini, malaikat mulhim ini didatangkan kepada Allah. Sebab itu kita lihat kartun ada kan? Kartun. Saya diterangkan tak 2 minggu lepas? Ada kan? Atau tidak? Kartun kan? Malaikat mulhim ini ialah yang bagi ilham daripada Allah yang baik. Dia ada satu pintu masuk saja. Kecuali melainkan qarin. Qarin ini syaitan. Syaitan ini sifat. Syaitan ini bukan zat. Si itu boleh jadi syaitan, si dol boleh jadi syaitan. Iblis pun syaitan. Zat manusia, jin, malaikat, zat. Tapi sifat syaitan ada pada jin dan manusia. Jadi jangan marah kalau orang kata kita syaitan, kita banyak bermuhasabah diri. Pintu masuk untuk syaitan banyak. Mata, lisan, mulut, kemaluan, macam-macam lagi pintu masuk syaitan. Dan pintu masuk syaitan ini banyak. Jikalau tidak kita hindari dari perkara-perkara tidak baik, maka hati akan gelap. Lisan terutamanya menyatakan perkara yang tidak baik. Sebab itu Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, Al-Alamah Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih ada menyebut, ilmu
dhiril anwar fi jalanih wa ilmu dhiril azwar fi lisanih. Ilmu yang bercahaya itu, yang ada manfaatnya, ilmu yang baik, ada tersembunyi di hatinya. Maka hatinya itu bercahaya dan dia mengamalkan ilmunya itu. Ilmu yang orang tertipu, ustaz-ustaz tertipu, ada ulama tertipu, itu ilmu hanya di lisannya saja. Dia kata jangan buat itu, jangan buat ini, jangan buat itu, jangan buat ini. Sebab itu Allah menyebut dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau membicarakan sesuatu perkara yang kamu sendiri tidak buat? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka di sisi Allah kepada mereka yang tidak buat apa yang mereka katakan. Dan mereka ini, ustaz-ustaz, ulama-ulama inilah yang digelar-gelar syekh, yang mau jadi syekh dalam tariqah. Bukan tariqah macam-macam. Ada, saya sebut nama tariqah. Ada tariqah Naqsyabandi yang tidak layak untuk jadi syekh, mau jadi syekh. Yang tariqah lain juga yang tidak layak untuk jadi syekh, nak jadi syekh. Dalam tariqah ini, syekh ni di-appoint oleh orang-orang tertentu, oleh syekh-syekh tertentu, bersanad sampai Rasulullah SAW. Bukan suka-suka nak jadi syekh. Jadi apabila sudah begini, mereka menyatakan perkara yang mereka sendiri tidak lakukan. Kerana apa? Kerana sampai di lisan saja. Inilah orang-orang yang akan digiling-giling seperti keldai nanti. Lebih buruk daripada keldai di api neraka. Dan ditanya oleh orang-orang dalam neraka juga, awak kan dulu syekh ni, awak kan dulu ustaz ni, yang mengajak kita kepada amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian berkatalah syekh-syekh yang dulu sarbannya tinggi-tinggi, yang mungkin jangkutnya panjang-panjang, yang suka pengikut ramai, berkatalah syekh ni, ya betul, akulah yang dulu menyatakan perkara ini. Tetapi aku suruh kamu buat tidak aku menyuruh kamu buat kebaikan, aku sendiri tidak buat kebaikan. Aku melarang kamu buat kejahatan, aku sendiri buat benda maksiat. Masih tidak takutkah kita lagi, ya Allah? Bukan untuk diri saya untuk menyatakan takut. Takut itu di dalam hati, tidak perlulah kita takut, ya Allah, takutnya saya tidak baik. Tapi perkara-perkara ini yang kita sudah tahu dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu apa yang kamu bacakan, yang kamu khatamkan, itulah tasawuf, untuk membersihkan hati kita. Apabila seorang syekh, apabila seorang ustaz, apabila apa yang kuat makan, maka tidak akan keluar kata-kata hikmah daripada mulutnya itu. Pintu untuk mengetuk pintu Allah itu, babullah, untuk mengetuk pintu Allah, dengan banyak lapar, dengan banyak berpuasa, bukan dengan banyak makan. Itu pintu untuk syaitan masuk. Dan apabila syaitan masuk, maka ilham malaikat mulhim pun tidak boleh masuk. Kerana malaikat mulhim, menurut Al-Imam Al-Ghazali, kalau tidak silap saya, dan para ulama-ulama tasawuf yang lain, malaikat mulhim yang memberi ilham yang langsung daripada Allah itu, yang mengajak kepada kebaikan dan mengeluarkan kata-kata hikmah. Hikmah kemudian untuk kamu amalkan. Bila kamu amalkan, kamu rasakan, kamu rasapi, kemudian datanglah rahsia-rahsia asrar min Allah, rahsia-rahsia daripada Allah yang kamu akan dapat ungkapkan sendiri kerana kamu telah amalkannya. Bukan kamu belajar, kamu baca dan kamu kata, oh jangan buat itu, oh jangan buat ini, oh jangan buat itu. Tetapi hati kamu itu takabur, ujub, rasa paling alim. So alim, orang Indonesia bilang so alim. Jadi jaga makan. Para ulama yang gemuk-gemuk ini, dalam kitab Risalatul Anwar ada disebut, jangan kita buruk sangka. Sebab itu saya kata jangan buruk sangka. Kerana apa? Ulama-ulama ini, dan saya kata tadi, yang masalahnya bukan orang gemuk.
Yang masalahnya orang yang badan biasa tapi perutnya besar, kita dapat lihat. Makan, kenyang, makan. Jangan mencela makanan. Seorang guru tidak akan mencela makanan. Seorang guru tidak akan menghasut dan mencela guru-guru lain. Itu kata-kata dalam kitab Tariqah Alawiyah, jilid pertama. Oleh salah seorang habaib. Habaib Tariqah Alawiyah, kata-kata mereka ini adalah habaib al-allamah, al-imam. Kerana dalam kitab Risalatul Anwar itu adalah Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah menerangkan bahawa kerana ma'rifat mereka kepada Allah itu terlalu tinggi sehingga roh mereka itu dipenuhi dengan kasih sayang kepada Allah, maka roh mereka ini lebih kenyang daripada jasad mereka walaupun mereka kurang makan, maka roh mereka ini membesar. Sedangkan mereka makan sedikit. Saya pernah lihat makan sedikit tapi tauhid tinggi. Saya pernah lihat sendiri. Kita jadi pening. Bagaimana ulama ni boleh jadi gemuk kuat makan, tapi kita lihat mereka makan sedikit saja. Sebab itu talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu fardu atas setiap orang Islam. Dan ilmu tasawuf ini termasuk fardu ain. Kerana apa? Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang bertemu Allah di yaumul qiyamah apabila semua tiada manfaat, kecuali mereka yang datang pada Allah dengan hati yang berserah, hati yang salim. Salim berserah maksudnya itu hati yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, kada nafsu mutmainnah. Itu semua. Orang nak nampak zahir mereka sahaja mutmainnah, tapi dalam mereka syaitan. Itu yang kita takut. Maka perhalusi diri kita dulu sebelum kita menghalusi diri orang. Tuba liman syaghalahu aibahu an ayyabin nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah mereka yang sibuk dengan diri mereka, burukkan diri mereka sendiri daripada keburukan-keburukan orang lain. Diri kamu banyak noda dan nista, tetapi kamu sibuk dengan nista-nista orang. Orang masuk penjara Kajang kamu sibuk, orang masuk penjara ni kamu sibuk. Kau sibuk apa? Bapak kau, datuk kau. Sepatutnya kau bersedih kerana dia ditimpa musibah. Oh, dia salah. Macam mana kau tahu dia salah? Tidak ada salah di dalam dunia ini yang mu'tamad. Kesalahan yang mu'tamad di akhirat nanti baru ditahu. Seperti cerita Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dicuri baju besinya itu oleh seorang. Kemudian diadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menyatakan, maksudnya itu kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bolehkah kau datangkan seorang saksi? Tidak dapat. Tanya kepada si pencuri itu, boleh kau datangkan seorang saksi? Boleh. Maka datanglah saksi, seorang atau dua orang. Ditanya, apakah ini baju besi si fulan? Ini saksi palsu. Ya, baju si fulan. Ini banyak sekarang saksi palsu. Kalau geng aja saksi palsu. Kalau geng aja saksi palsu. Saksi palsu ni tidak boleh diterima lagi kesaksian mereka dalam Islam. Dosa besar saksi palsu. Dilaknat oleh Allah saksi palsu ni. Maka Nabi SAW jawab, kerana engkau dapat mendatangkan saksi, aku menghukumi dengan hukuman syariat zahir, maka ini betul milik kamu. Tetapi di yaumul qiyamah kelak kamu jawab sendiri dengan Allah. Selepas itu mereka datang kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah kerana mereka takut. Mereka kata, ini hak kau ni, hak kau ambillah. Kami takut pada Allah. Tidak, aku tidak akan ambil setelah Nabi SAW buat keputusan. Kerana aku tidak mahu nanti orang kata Nabi SAW buat keputusan yang salah. Jadi tiada kesalahan yang mu'tamad di dunia, kesalahan yang mu'tamad di akhirat kelak. Apakah kita orang yang benar ataupun tidak. Jangan sibuk hal orang lain, sibuk hal diri kita sendiri.
Sebab itu kuliah tasawuf sebegini menembak kepada hati kita. Orang yang tidak boleh terima, tidak boleh terimalah. Kita berlawan arus. Orang nak masuk api, kita nak masuk api. Kita menahan orang daripada api. Tetapi jikalau orang itu hendak melawan juga, hendak melanggar kita, kita lepaskan mereka sajalah. Masuklah kau ke dalam api dan terbakar. Jikalau di situ ada rumah yang terbakar, kata, jangan pergi, jangan pergi. Nak pergi juga. Buat apa nak pergi? Nak pergilah. Nak tengoklah. Jangan, situ bahaya. Dia nak pergi juga, kita tahan. Kita tahan sampai bila? Kehendak dia. Dia nak lepas, lepaslah. Terbakar kau di sana. Kalau itu yang kau suka. Maka orang yang tidak dapat menundukkan ego ini, walaupun dia ustaz, walaupun dia digelar syekh, maka dia azab di dunia dan juga di akhirat. Dunia terasa sempit untuknya. Depan orang, dia suka dikelilingi oleh orang. Sedangkan orang-orang yang condong kepada Allah ini suka bersendirian. Tetapi orang yang ingin mengelilingi mereka, dia tidak mahu banyak cakap, dia tidak mahu banyak berbual, kecuali bila tausiah, tazkirah atau sebagainya. Jadi apabila kita ada sifat khauf kepada Allah itu, kita meningkatkan dengan cara menasihati diri dengan ancaman Allah bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, berupa kehinaan, bencana, kebinasaan, malapetaka, terusir, tertutupi, kerendahan dan kerugian. Innal mura'i yunadi yawmal qiyamati bi arba'i asma'i. Orang-orang yang riak itu akan dipanggil oleh Allah dengan 4 nama ini di yaumul qiyamah. Apa itu? Ya kafir, ya ghadir, ya kafir, ya ghadir. Wahai orang kafir, wahai pengkhianat. Ada lagi 2 panggilan ni. Kafir panggil. Ya khasir, orang yang rugi. Wahai orang yang rugi, rugi. Cakap. Contohlah seperti saya, na'udzubillah, waliya'udzubillah. Mudah-mudahan Allah bersihkan, Allah mutahhir qalbi minan nifaq wa riya wal kibr. Ya Allah bersihkan hatiku daripada kemunafikan, riak dan juga sombong dalam diri ni. Luar nampak macam tawaduk kononnya, tapi dalam diri banyak kesombongan. Ya Allah, jauhkanlah. Ini orang-orang yang rugi. Orang kasih duit envelope, tak nak. Tak apa, ikhlas bukan di sini lah, bodoh di sini. Ya, zuhud itu di sini, zuhud bukan dengan pakaian. Ikhlas itu di sini, bukan di sini. Orang-orang ini buang masa. Kata-katanya itu manfaat, tapi dia seperti lilin yang membakar dirinya. Dan dialah orang-orang yang hina. Dipanggil di yaumul qiyamah orang yang pertama, orang yang ahli Al-Quran. Sebahagian riwayat menyatakan sebahagian riwayat menyatakan orang alim, ustaz ataupun apa. Apa yang Allah menyebut maksud dalam hadis itu, apa yang telah kau perbuat dan nikmat yang telah aku berikan kepada engkau. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian ditanya nikmat yang telah diberikan kepada engkau. Di dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kumpul banyak-banyak dunia ini. Kumpul banyak apa? Bukan harta benda sahaja. Nama, populariti, murid dan bermacam-macam lagi. Engkau tidak sadar sampai kau tua, sampai kadang-kadang tidak sampai tua, sampai kau masuk dalam kubur baru kau sedar. Allah,
Aku ni rupanya beramal bukan kerana Allah. Aku ni beramal, aku ni berzikir, aku ini bersyarahan, aku ni berceramah. Kerana apa? Kerana hendak murid yang ramai, kerana hendak pengaruh. Jikalau dibuka hijab, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala dalam kitab Risalatul Anwar, jikalau dibuka hijab seseorang itu dapat melihat orang yang sedang memberi tausiah atau tazkirah itu, dibuka hijab hidungnya, maka dapat dilihat orang itu takabur, orang itu sombong. Hidung orang aja kita boleh lihat. Ada orang yang terpilih lah lihat hidung. Jikalau dibuka hijab oleh Allah, tapi orang yang lihat ini astagfirullah, astagfirullah, itu dinamakan kasyaf syaitan. Kasyaf yang tidak baik, melihat keburukan orang. Kasyaf, bukan daripada syaitan. Allah buka hijab, tapi nampak orang kepala babi, kepala unta, kepala rusa, kepala kuda, kepala dongki, kepala anjing. Kan ada? Itu semua kasyaf syaitan. Kasyaf yang tidak baik, yang ditujukan perwatakan seseorang itu. Main sondol aja. Yang halal pun jadi haram, sondol saja. Babi, dia nampak kepala babi, astagfirullah. Astagfirullah. Wajib untuk bertaubat. Para ahli tasawuf menyatakan itu. Ulama tasawuf menyatakan itu. Itu kasyaf syaitan. Orang-orang sini kedai kopi banyak nak lihat. Orang kepala anjing dia tengok, sibuk dah ambil wuduk nak tengok orang kepala anjing ke, kepala dongki ke. Kepala engkau sendiri orang tengok kepala babi. Kau sibuk dengan kepala orang. Jadi berupa kehinaan dipanggil, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan kepada engkau di dunia. Ya Allah, aku telah mengajak orang kepada engkau, aku telah berdakwah, ya Allah. Murid-murid aku ajak selawat, aku ajak itu, ajak ini, ajak macam-macam. Aku buat maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut apa? Kadzabta. Allah ingat, Allah bergurau bila Allah sebut kadzabta. Bila Allah hendak menjadikan sesuatu tanpa dengan iradah dan qudrah, hanya kun fayakun, tanpa Allah fikir pun benda itu jadi dan tidak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, pentadbir kami, tidaklah kau jadikan sesuatu itu sia-sia. Allah tidak berfikir. Kita kalau tidak fikir, kita buat sesuatu, kita fikir pun kita buat sesuatu, kita fikir aku buat ni. Orang lain datang, kau tak fikir kau buat macam ni. Itu kita fikir tu. Kalau kita tidak fikir, sia-sia tak? Sia-sia. Tetapi Allah apabila tidak fikir, Allah tidak pernah berfikir pun untuk buat sesuatu, tetapi ma khalaqta hadza batila. Apabila Allah sebut kadzabta, maka malaikat pun menjawab kadzabta, kau pendusta. Maka Allah sebut, engkau belajar, engkau sampaikan kuliah, engkau sampaikan ceramah untuk orang semua menentap wajah kau. Maksudnya begitu dalam hadis itu. Maksudnya untuk engkau jadi popular, engkau post di Facebook semua agama-agama, firman-firman, kalam-kalam suci aku, semata-mata untuk niat foto engkau. Firman Allah yang suci, tetapi niat untuk kotor. Cahaya dan kegelapan sepatutnya minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan ke arah nur, cahaya. Ini dia nak campurkan minyak dengan air, mana boleh bersatu. Tidak sampai ke hati manusia. Sebab itu ada pos-pos yang lihat, engkau hendak menyatakan sesuatu, engkau berkata sesuatu untuk orang pandang kau, untuk pujian kau, oh ni orang alim. Aku beri kau hafal Al-Quran, aku beri kau hafal hadis, untuk engkau digelar Al-Hafiz, Al-Muhaddis. Ini yang ditakuti oleh para ulama. Kerana itu mereka sedar bahawa mereka itu hamba. Kita baru jadi ustaz kampung sikit, dah rasa macam kita ustaz ulama sedunia, presiden ulama. Kita boleh kata Syekhul Islam ini, Syekhul Islam ini, Imam Syafi'i begini, kita complang-campling. Imam Hanafi begini, kita komen macam-macam. Baru ustaz kampung saja. Kau punya buku pun tak laris lah.
Orang baca pun tak ada tu rasa lah. Bukan macam Ihya Ulumuddin. Ada orang boleh karang kitab Miftahul Jannah, kitab Tauhid. Siapa yang belajar makrifat ni boleh karang satu kitab yang tipis seperti kitab Miftahul Jannah. Karanglah. Tengok ada sir ataupun tidak. Sebab itu para ulama sering sebut, bacalah kitab orang-orang dahulu. Kerana mereka daripada kejujuran. Maka setelah disebut kau pendusta, kau sudah dapat pujian di dunia. Semua kau dah dapatkan. Itu yang kau nakkan di dunia. Tiada lagi bahagian engkau di akhirat. Maka pergi engkau ke neraka. Diseret dengan cara apa? Kerendahan, kerugian, hina, berupa kehinaan, bencana, kebinasaan, diheret daripada mukanya. Mukanya diheret terus masuk dihumban ke dalam neraka. Bukan ditolak seperti banduan, diheret. Ustaz dengar ni ustaz. Ustazah pun dengar. Jangan sibuk bernikab tapi berselfie. Itu bukan watak Sayyidatina Fatimah Zahra. Siapa yang masuk syurga dahulu? Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW. Ana wa Fatimah atau thumma Fatimah atau wa Fatimah kemudian Ali, thumma Fatimah thumma Ali thumma Al-Hasan wal Husain. Aku, kemudian Fatimah, kemudian Ali atau kama qal, kemudian Al-Hasan dan Husain, dan kemudian orang-orang yang mengikuti dan mencintai mereka. Mengikuti maksudnya mencintai mereka. Ustazah nikab selfie. Lepas tu pakai orang pakai sunnah, pakai celak ni sebelum tidur lah, bukan sebelum keluar rumah. Kecuali ada riwayat hari Jumaat yang awak pakai niqab kemudian pakai nak keluar rumah pakai, kemudian ditarikkan sikit macam Cleopatra, kemudian selfie. Sebaik-baik wanita, apa kata Siti Fatimah apabila ditanya oleh Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib ditanya oleh Nabi SAW, siapakah wanita yang terbaik? Wanita yang terbaik yang tidak pernah dilihat oleh lelaki bukan mahram, dan dia tidak pernah melihat lelaki yang bukan mahram. Ini apa pakai niqab tapi selfie? Nak buat apa? Tunjuk mata? Mata seksi? Sudah-sudahlah tu. Ini lagi di dunia. Mungkin siapa yang lihat ini mungkin terasa, memang patut terasa lah. Pasal ni tembak ke hati ni tasawuf. Tasawuf yang dasar. Jikalau kamu tidak kenal hati kamu sendiri, bagaimana kamu ingin kenal Allah? Siapa yang tidak kenal dirinya, kata para ulama, nafsak, tidak akan araf rabbak, tidak akan kenal Tuhannya. Makan saja kau tidak tahu, kau makan tu kau tambah kerana kau lapar ataupun sedap. Kalau sedap, maka apa yang kau makan tu babi. Bahasa saya lah. Sebab kata Nabi SAW, saya ulangi lagi, man akala fawqa syiba' faqad akala al-haram. Siapa yang makan atas dia kenyang, selepas dia kenyang, oh sedap ni. Tulangnya seafood dulu kan, tulang kukupnya seafood. Makan. Lembu makan pun ada berhentilah, Dul. Engkau makan tak berhenti. Lepas sudah makan, asam pedas Melaka sedap pula. Baru habis makan Mak Johor pergi Melaka, asam pedas pula. Lepas asam pedas dia punya dessert sampai seremban. Waktu kau bukan kau habiskan untuk beribadah, kau habiskan untuk makan, sedangkan kau ingin mati syahid. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, maksudnya itu, bolehkah kita ni tidak jihad fisabilillah, tetapi kita dibangkitkan bersama orang-orang syuhada yang mati syahid di yaumul qiyamah? Nabi kata boleh. Bagaimana? Kau fikir tentang kau kematian, kau mati.
Hari itu kalau aku mati macam mana? Sekarang kalau aku mati macam mana? Sebentar lagi kalau aku mati macam mana? Satu hari kau fikir mati berapa kali? 20 marrah, 20 kali. Sekarang kita fikir, bukan fikir mati, sekarang kebanyakannya fikir makan 57 kali. Nak masak apa? Lauk apa? Nak makan apa? Di mana Allah? Allah cuma 5% sahaja. Dunia 95%. Jadi bagaimana kamu hendak mencapai kepada Allah? Dunia ini hanya alat untuk menuju kepada Allah. Tetapi ramai menggunakan Allah sebagai alat untuk dunia. Solat duha untuk rezeki. Nak anak pas exam, solat hajat, solat tahajud, malam, bangun malam, oh ini malam. Tapi anak habis exam, anak dapat degree, anak dapat A-level, anak dapat O-level, semua dapat A, semua pakai A kan sekarang. A kan? Straight A's. Solat malam punya pun tidak, selawatnya pun tinggalkan, semuanya tinggalkan, banyak tinggalkan, tinggal sedikit aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Lepas tu doa, ya Allah berilah aku Jannatul Firdaus al-A'la bersama Rasulullah SAW. Cantik kau punya muka. Alaysa lil insan illa ma sa'a. Kata Allah dalam Al-Quran, tidaklah seseorang itu, manusia itu dapat apa yang diusahakan. Kau usahakan maksudnya itu bukan usaha dunia, usaha untuk akhirat, maka kau dapat akhirat. Banyak kita gunakan dunia Allah untuk dunia. Sepatutnya sebaliknya, dunia ini digunakan alat menuju kepada Allah. Maka apabila kita merasakan diri kita ini ingin melakukan pelanggaran atau berpaling menuju kepada keburukan, maka kembalikanlah dengan pecut cemas, dengan takut, al-khauf, terus takut kepada Allah. Ana inna zanni abdi bi, kata Allah, aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Sangka baiklah kepada Allah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu orang-orang yang berserah, moga-moga kamu berjaya. Hadirlah dan belajarlah kuliah-kuliah tasawuf dan kitab-kitab dasarnya dulu sebelum kamu hendak pergi kepada Al-Hikam, Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Dan belajarlah juga, saya rekomenkan kitab Ta'lim Muta'allim, Ta'lim Muta'allim, Ta'lim Muta'allim lah kitabnya, ada Tariqat Ta'alum, macam itulah. Ta'lim Muta'allim, cari kitab itu. Adab sebagai orang yang belajar. Itu wajib. Itu kitab yang paling dasar, lagi dasar daripada kitab ini. Tundukkan diri kita. Hormati para ulama. Bukan hormati mereka kerana zat mereka. Hormati mereka kerana dalam dada mereka itu ada bersambungan kepada Nabi SAW. Ilmu yang mereka cari, ilmu yang mereka sampaikan. Saya berhenti di sini. Siapa yang ada soalan? Ada soalan? Ya. Yeah. Saya tidak jamak di dalam negara pun boleh jamak juga. Dalam negara boleh jamak juga. Ini tentang jamak atau jamak khasar. Dia lain. Jamak dengan jamak khasar lain. Ini soalan fiqah ni. Apa yang kita buat ni, solat ni tamam. Tamam, sempurna lah. Solat yang sekarang ni masuk waktu, solat 4 rakaat. Dia ada jamak. Zuhur, kalau jamak takdim, asar itu kita bawa kepada zuhur. Setelah kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita sunnahnya kita duduk sejenak,
kemudian kita bangkit lagi jikalau kita seorang, kita iqamah, kemudian kita asar pula, 4 rakaat. 4 juga. Jamak, itu jamak. Okey, ingat ya. Tamam, jamak. Jamak tidak ada potong. Jamak maksudnya jamaah, kumpulkan. Subuh tidak boleh ya, jamak dengan isyak. Saya pernah dapat soalan ni tau. Ustaz, boleh tak subuh jamak dengan isyak? Kalau subuh jamak dengan isyak, sekarang subuh yang tidak boleh dijamak pun, masjid dan surau-surau di Malaysia, di Singapura kosong. Ini pula jamak. Oh, hore-hore lah. Sebelum tidur jamak isyak dengan subuh. Selamat. Manchester pukul berapa nanti? Liverpool pukul, walaupun kata Ustaz Maulana, Manchester dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taklidkan dengan Melaka United sudahlah. Daripada Manchester terus Melaka. Jadi tadi tamam, jamak, zuhur, asar, jamak, maghrib, isyak, jamak. 4 dengan 3, maghrib, isyak. Maghrib 3, isyak 4. Kemudian qasar. Maksud qasar, potonglah, pendekkan. Senang kata, pendekkan. Yang 4 jadi 2. Yang 3 tetap 3. Yang 2 tetap 2. 3 maghrib, tidak ada 1/2. Rukuk, tahiyat akhir. Tidak. Kan? 3 tetap 3. 2 tidak jadi 1. Itu witir. 2 tetap 2. Qasar ni cuma 4 aja, jadi 2. Zuhur dan asar. Kemudian tadi ada tamam kan? Tamam. Kemudian jamak kan? Kemudian qasar. Bila masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, kita sepatutnya tahiyat awal, kita tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Macam itulah. 2 je Ustaz. 2 lah qasar. Tapi jikalau ikut imam, tidak boleh qasar. Imam kalau buat tamam, tidak boleh qasar ya. Kalau kita sendiri di hotel, di R&R, kemudian ada yang qasar, kita buat qasar 2. Asar pun 2. Jadi sudah faham ya, qasar ya. Sekarang jamak qasar. Tadi ada jamak tapi tamam dengan jamak kan. Sekarang jamak qasar, itulah 2-2. Maghrib dengan isyak 3-2. Sama konsep dia seperti jamak juga. Beri salam, sunnah, berhenti sejenak, bangun, kemudian iqamah. Ramai orang fikir jamak ni jamak qasar. Tidak. Jamak juga. Bila nak niat jamak, jatuhkan niat jamak. Sebahagian ulama menyatakan pada kalau jamak takdim, dia ada 2 jamak. Satu jamak takdim, satu jamak takhir. Jamak takdim ni apabila kita bawa asar pergi kepada zuhur. Jamak takhir apabila zuhur pergi kepada asar. Apabila kita bawa asar pergi kepada zuhur, maka kita Allah, waktu zuhur tu Allah saja aku, jamak zuhur, solat jamak zuhur. Qasad dalam hati, bukan berkata-kata dalam hati. Ramai orang kata-kata dalam hati, saja aku solat jamak zuhur dan asar 4 rakaat 4x4. 4 rakaat dan 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini apa ni? Siapa yang ajar? Oh, dulu kampung. Sebab itu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itulah niat. Sampaikan qasad. Qasad itu apa? Maksud. Maksud saya nak minum air. Sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus juga pula contoh ni. Saya buat dengan dahaga. Saya ada tak nak minum air saya ni? Kenapa Ustaz nak buat apa? Nak minum air? Kenapa lambat sangat? Masukkan niat. Ada tak? Itulah orang-orang yang Allah. Kalau orang ni jadi imam kat sini, saya reject kan? Azhari ingat
Azhari bantu. Kalau dia punya takbiratul ihram macam itu, orang baru Allah. Satu dunia tak ada imam aku nampak macam tu lah. Engkau seorang lah. Jadi satu dunia punya imam salah, kau betul. Satu dunia imam pun kirakan kau paling baik, the best among the best lah. Niat ini tidak perlu proper cakap. Niat Allah, niat terus masuk dalam hati. Nak minum air, nak minum air, minum air. Memang kita nak jamak. Allahu Akbar. Memang nak jamak, cik oi. Tak payah nak itu. Lepas tu beri salam. Lepas tu Allahu Akbar, tidak perlu niat lagi. Kerana pada zuhur tadi yang pertama, takbiratul ihram yang pertama sudah dijamak. Sudah diniatkan. Ada para ulama menyatakan disunnatkan, disukai. Untuk waktu asar itu pun niat juga. Ada sebahagian ulama. Bagaimana pula jika kita nak jamak takhir? Zuhur tidak solat, kita nak bawa solat zuhur tu kepada asar. Sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan wajib untuk dia niat pada waktu zuhur, dia akan menjamakkan kepada waktu asar. Dalam waktu zuhur tu, jangan sebelum zuhur, dalam waktu zuhur jalan saya jamak takhir. Tapi jalan jamak takhir tak perlu diamlah. Saya ada nampak orang jalan niat jamak takhir jamak takhir. Niat dah kata niat tu ada aku niatlah, dah lah sudah. Dia berhenti sekejap, tengah jalan ni berhenti. Nak tegur macam mana ni, alamak. Saja aku jamak takhir maghrib pada isyak kerana Allah Ta'ala. Tak payah. Bila saya cakap ni kita jamak kita jamak. Dan niatlah tu, jamak. Jom minum jom minum. Dah. Macam tu. Jadi apabila seseorang itu tidak niat pada waktu zuhur dalam mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah, dia dikira orang yang lalai, ghafil, lalai, maka dia kena qada. Waktu zuhur tu kau tak solat, kau niatkan jamak takhir. Itu dalam mazhab Syafi'i. Saya kena sebut mazhab Syafi'i. Nanti orang mazhab Hanafi pula, oh no. This one, our mazhab, I talk about Syafi'i lah. Gun. Your mouth, you keep inside your wardrobe. I'm talking about Syafi'i, not Hanafi. Okay, not Maliki, not Hanbali. Ini mazhab Syafi'i. Banyak orang nak bersuara, nak membangkang, tapi tidak tahu usul asalnya. Jadi faham tak tentang jamak tadi? Dalam negeri boleh berjamak jikalau ada sesuatu urusan. Bukan suka-suka jamak. Baik, kita dalam Islam diajar bukan untuk disuap. Kita diajar untuk jadi cerdik dalam pentadbiran apa-apa saja pentadbiran. Pentadbiran akal dan sebagainya. Maksudnya ini, kita tahu yang kita kerja ni terutama orang-orang yang kerja di Jurong Island. Waktu kerjanya habis jam berapa? Dia balik waktu jam berapa? Maksudnya waktu zuhur lah dia balik. Waktu zuhur dia balik. Ataupun waktu asar, tidak ada tempat solat. Zuhur ada tempat solat pula. Waktu asar tu sudah tutup semuanya. Mungkinlah. Jadi saya kasih contoh situasi. Dia nak pulang ke rumah dia dengan jam, dengan perjalanannya itu. Saya tidak pernah ke Jurong Island, tapi saya ada murid-murid saya yang kerja di Jurong Island, teman-teman yang kerja di Jurong Island, kata mereka Jurong Island besar. Ada perjalanan itu jauh, tuas apa semua. Tinggal Tampines pula tu, dengan jam dan macam-macam lagi, terlepas asar. Dah sekali, sudah dua kali. Once bitten, twice shy lah. Jangan
3 times a lady. Lagu Lionel Richie itu. Bila engkau tidak menggunakan akal, engkau 3 times a lady, engkau dah macam perempuan lah, jantan. Senang kata, ini untuk membangkitkan semangat lelaki. Sebab tu saya gunakan kata-kata begini. Ini bukan untuk mencemuh apa. Sebab tu 3 times a lady. Once bitten, twice shy. Dalam Islam pun ada gitu. Orang mukmin itu tidak akan dipatuk ular 2 kali. Once bitten, twice shy. Orang putih sendiri kata. Lionel Richie keluar 3 times a lady. Baik, jantan-jantan mak sana tu gunakan akal. Jadi kalau gitu boleh jamak. Dalam keadaan yang sulit begitu, boleh jamak. Sebab dia di tengah highway, dia nak stop di emergency lane, nanti dia yang cause emergency. Mudarat untuk diri. Jadi situasi begitu boleh jamak. Bukan kata kejap lagi saya nak macam mana, nak rehat lah. Ingat asar tak nak bangun lah, nak tidur lah. Lepas asar kau tidur tu boleh mendatangkan penyakit gila, kata para ulama. Penyakit lupa-lupa, gila, nyanyuk lepas asar. Tidurlah sekejap lagi. Melainkan ada orang sakit, dia tak boleh bangun langsung, menyusahkan dirinya. Dia perlukan rehat yang secukupnya, terutama orang COVID. Orang COVID ni lain macam dunia sakit. Saya tidak pernah kena COVID lah, wali'audzubillah. Tapi jikalau Allah datangkan juga, alhamdulillah. Dia menghapus dosa. Mungkin banyak dosa lagi pada diri saya ni nak ditambah-tambah, lepas tu dapat satu penyakit. Na'udzubillah, jangan. Kita nak kurang dosa kan. Bila orang COVID, saya dapat soalan daripada murid saya, Ustaz, saya nak bangun, nak ambil wuduk, susah Ustaz. Setiap waktu macam. Islam ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kau Muhammad kecuali untuk rahmat sekalian alam. Jadi bila begitu, diperbolehkanlah untuk jamak. Jangan sampai orang benci Islam kerana kejumudan kita. Oh, tidak boleh, mazhab Syafi'i tidak boleh. Nabi SAW pernah di Madinah jamak. Nabi kata apa? Apabila ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, saya lupa. Salah seorang sahabat yang dekat ditanya, kenapa Nabi jamak? Apa jawab Nabi? Supaya tidak menyusahkan, maksudnya supaya tidak menyusahkan umatku di kemudian hari. Kemudian ulama mentafsirkan dan memberi kaedah-kaedahnya. Maksudnya ini tidak menyusahkan jikalau ada masyakkah, kesulitan-kesulitan tertentu. Seperti COVID tadi, kena COVID sakit. Bangun solat, orang tu dah sakit, masuk bangun solat. Memanglah Allah yang menyembuhkan, memanglah Allah yang menyembuhkan, bodoh. Aku belajar tauhid, tapi sekarang aku tak larat ni, macam mana setiap saat? Mana boleh jamak? Tak boleh jamak. Orang tak boleh jamak. Belajar lagi kak. Jangan menyiksa orang. Sebab tu seseorang itu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang itu dia akan menjadi musuh kepada kejahilannya sendiri. Benda yang boleh dikatakan tidak boleh dan dia memusuhi. Mana jamak-jamak dalam negeri? Tak ada jamak-jamak. Belajar. Sebab orang dalam neraka tu paling banyak masuk dalam neraka kerana apa? Sebab dua ni. Lisan dan kemaluan. Jadi jaga mulut kalau bodoh. Bodoh simpan dalam gerobok. Pisang emas simpan dalam peti. Tapi bodoh kau tu simpan dalam gerobok. Kunci ketat-ketat. Faham Faham bang? Okey, itu je. Kita akhirnya tasbih kafarah surah Al-Asr. Dan doa lepas dan selawat Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.